trend farming kini kian mendapat tempat dalam golongan warga kota. Saya kini berada di salah sebuah ladang di mana menjalankan aktiviti penanaman rock melon berunsurkan urban farming. Keluasan tanah ini lebih kurang 3 ekar dan bertempat di Banting Selangor telah dijalankan oleh beberapa golongan rakan muda. Jadi, ikuti kami untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang trend penanaman urban farming dalam Green Talk. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam Green Talk. Jadi untuk episod Green Talk hari ini, kami ingin mengetengahkan topik berkaitan dengan urban farming. Okey, untuk pengetahuan semua ya, lebih 7 bilion penduduk di seluruh dunia memerlukan makanan dan air untuk keperluan hidup mereka. Namun kawasan pertanian semakin pupus kerana pada lazimnya kawasan-kawasan seperti ini digunakan untuk mendirikan kawasan-kawasan seperti perumahan, perindustrian, infrastruktur asas seperti jalan raya, sistem pembuahan dan sebagainya. Jadi di situ urban farming mendapat tempat di mana aktiviti bercucuk tanam di lingkungan rumah perkotaan dianggap beriringan dengan keinginan masyarakat yang ingin mengamalkan gaya hidup sihat di samping memelihara alam sekitar. Jadi untuk hari ini kami membawa seorang tetamu di mana merupakan seorang anak muda yang mengusahakan aktiviti penanaman berunsurkan konsep urban farming, iaitu Encik Faizal Hafiz bin Aziz. Apa khabar Encik Faizal? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Okay. Terima kasih kerana sudi bersama Green Talk hari ini untuk menceritakan tentang inspirasi pengalaman anda lah. Okey, jadi mungkin Encik Faizal boleh sharekan bagaimana idea rock melon urban farming ni boleh tercetus. Okey, tercetusnya idea saya untuk melaksanakan projek urban farming ni bermula pada sekitar 2012. Yang mana saya ni dibesarkan di kawasan kampung. Jadi bila time weekend saya balik kampung, saya nampak penduduk-penduduk kampung waktu tu pun dia mengusahakan aktiviti-aktiviti pertanian. So which is I can get the idea untuk bring kepada kawasan bandar lah. This is what we call the urban farming lah. So start daripada 2012, I study by heart je. I tengok dulu orang buat dulu macam mana. Dan pada 2014 lah mulanya I laksanakan projek urban farming lah, yang mana kita buat berkonsepkan vitigasi lah, tanaman vitigasi lah. Okey, boleh cerita sikit apa itu tanaman vitigasi? Okey, so actually vitigasi ni dia kalau daripada istilah bahasanya, daripada perkataan fertilizer dan irrigation. Dia bermaksud fertilizer tu pembajaan dan irrigation tu adalah pengairan. Maksudnya pembajaan melalui pengairan. Actually vitigasi ni di bawah tanaman aquaponik lah. Actually aquaponik ni kalau kita tengok urban farming ni dia ada macam-macam variety dia. Salah satu dia aquaponik, hydroponik, then dia ada macam aquaculture semua. So dia tergolong daripada bawah aquaponik. So fertilizer ni dia salah satu konsep urban yang mana dulu kita pun biasa ataupun kita sinonim dengan pertanian ni secara konvensional. But hari ini kita cuba inovasi, enhancement pertanian ni daripada sudut urban. So kita gunakan konsep fertilizer ni yang mana dia melalui pengairan pembajaan dalam kita boleh relatekan dengan sistem lah. Dia more systematic lah daripada kaedah yang lama iaitu konvensional lah. Okay, so macam mana konsep urban farming ni boleh menjadi serius untuk you dan apakah hasil sehingga sekarang? Okay, actually mula-mula saya pun tak adalah nak anggap benda ni is my main business actually sebab saya pun ada buat bisnes-bisnes lain. Saya tertarik dengan pertanian vitigasi ni. Saya memilih vitigasi, saya tak malah tanam benda yang lain, saya memilih vitigasi sebab saya nampak ada potensi yang boleh kita bangunkanlah ke hadapan. Because sebenarnya tanaman vitigasi ni dia masuk di Malaysia pun di awal pada 2008. So dia pada 2012 tu dia dah mula famous sebab mereka dah ada yang laksanakan dan dia memberikan hasil yang sangat bagus lah, more efficient lah. Dan dia yang kita nampak benda ni saya serius because kita nampak dia boleh menjana pendapatan lah. Lagi-lagi kalau kita tengok hari ni golongan-golongan muda macam saya ni kan. So bila dia boleh generate income, so kita boleh nampak dia boleh pergi lebih jauh lah. Okey,
since you pun anak muda kan. So macam mana you rasa you boleh attract the youngsters out there untuk involve with this kind of business? Okay. You can share your achievements setakat ni. Okay, sebenarnya saya pun sendiri pun golongan muda. Okay, jadi kalau kita fikir saya pun lainan bidang lah. Saya sebenarnya tak ada pun study untuk pertanian ni. Tapi apa yang membuatkan saya tertarik untuk mengusahakan pertanian ni, sebab saya nampak macam saya cakap tadi lah, dia boleh generate income. Dan macam mana pula untuk kita nak attract anak muda sekarang ni, yang bagusnya kita banyak medium tau. Cuma kita mungkin boleh berikan awareness, kesedaran pada golongan-golongan belia, golongan-golongan remaja untuk kita pupuk minat. Sebelum tu kita kena pupuk minat dululah dalam pertanian ni. Macam mana yang kita nampak, bagi saya the income tu yang sebenarnya yang kita nampak dia boleh pupuk lah. Bagi saya lah. Numbers lah, it's a number lah. Sebab pertanian ni we talk about the volume tau. This game for volume. So dia jadi serius bila kita cuba kembangkan dan ada permintaan. Jadi itu yang membuatkan kita nak inovasikan lagi. Dan kita tengok hari ni anak-anak muda hari ni sekarang pun dia orang lebih kreatif tau. Dia orang lebih kreatif, dia orang sukakan benda-benda yang kreatif. Cuma mungkin kita kurang kesedaran ataupun mungkin dia belum ada medium-medium lagi yang kita tengok sekarang pun kita dah ada laman-laman sosial, Facebook ke Instagram ke Twitter whatsoever. So mungkin daripada situ kita boleh beri kesedaran kepada youngster lah. Tapi macam saya dulu, saya konsep mencari. Saya macam cari apa yang saya lihat, saya cari-cari. Mungkin hari ini kita nak cuba something yang different untuk kita nak ajak anak muda tu untuk mari bertanam lah. Sebab tu yang ni lah. Jadi part of the income yang you cakap tadi kan. Okay, boleh, maybe you boleh share macam mana urban farming ni give impact to kita punya alam sekitar. Macam mana? Seperti apa yang kita tahu, urban farming ni dia pakai tanah yang mungkin secara minima tapi hasil dia mungkin boleh ke maksima yang mungkin. What do you think about that? Macam mana dia impact pada alam sekitar kita? Okay, dia kalau kata impact ni ada dua lah. Mungkin yang positif dan negatif lah. For me, kalau kita talk about the nature, dia tak ada memberikan impact yang negatif. Okay, salah satunya kita tengok sejajar dengan teknologi pada masa ni kan, teknologi dan pembangunan lah. Mana-mana negara pun sekarang memang membangun. So bila adanya pembangunan ni, maknanya ekosistem kita ni akan terjejas lah. Jadi konsep urban farming ni sebenarnya kita nak mengajak sekurang-kurangnya bermula daripada rumah kita sendiri. Kita bangunkan konsep pertanian mandiri lah. Maksudnya sekecil-kecil kita boleh yang kita nampak hari tu baru-baru ni PKP when the pandemic time, kita nampak ramai orang dah mula bercucuk tanam. Salah satu dia bercucuk tanam tanaman-tanaman yang boleh dimakan, cili, sawi, and then benda-benda yang mudah lah. So dia secara masifnya kita nampak dia memberikan satu solusi yang mana kita bangunkan pembangunan hijau, so kita bawa kepada kawasan bandar. So is secara ni kan kita jadi komersial. Yes, so dia komersial satu, dan yang kedua dia akan memulihkan ekosistem tu tadi. Sebab dia memberikan ni lah, nature kan. Kita buat nature ni lah. Macam you punya ladang sendiri daripada tanah yang terbiar, betul tak? Ya betul. So daripada tanah terbiar dah menjadi berapa ribu pokok dah ada dah sekarang. Kalau sekarang ni saya sedang mengusahakan kalau permulaan di Banting ni kita ambil tapak yang terbiar tu dalam 2,5 ekar. Jadi saya bangunkan dalam 13,000 pokok dan kita bersama rakan-rakan, jadi kita bangunkan di kawasan yang ini baru di Banting ni, di Morib ni dalam 8,000. So total kita dalam lebih kurang dalam 20,000 something like that lah. So kita ke arah lebih lagi banyak lah. Akan ada lah. Okay. So andai katalah ada anak muda kat luar sana yang ingin memulakan not to call business tapi aktiviti seperti ini, mungkin you boleh share tips ke macam mana? Okay, so bagi saya lah untuk yang kalau pada yang nak mula-mula menceburi ni, jadi macam saya cakap tadi di awal tadi lah, kita boleh start daripada rumah. Sekarang ni pun dah ada juga yang menghasilkan, yang saya nampak lah dia menghasilkan secara portable. So secara portable untuk tanaman, kita boleh cuba aquaponik, kita boleh buat farming garden, maksudnya dalam rumah, greenhouse, and then kita boleh buat
tanaman dinding. Kalau dulu kita biasa dengan masyarakat kita tanam benda-benda yang hiasan tu. But nowadays ni I dah nampak macam kita boleh buat ke arah macam jadikan dia sumber makanan. Sebab sumber makanan ni setidak-tidaknya dia bukan sekadar kita boleh memupuk minat. Yang kedua tu kita boleh sama-sama bersosial. Okey, Cik Faizal, mungkin you boleh kongsikan setakat ini pencapaian yang you dah kecapi. Maybe boleh jadi inspirasi kepada orang di luar sana untuk bermula. Okey. Alhamdulillah, apa yang saya usahakan ni dia bukan sekadar untuk saya, dia membuka mata juga pada orang sekeliling lah. Maksudnya daripada jabatan-jabatan pertanian, jadi daripada Kementerian Pertanian tu sendiri pun dia melihat apa yang anak muda hari ini sedang usahakan. Salah satunya saya bermula pada 2014 tadi. So setelah 3 tahun saya mengusahakan tanaman Vitagasi ni. Jadi 2017 saya terpilih sebagai anugerah generasi muda, iaitu pada 2017 sektor pertanian. So dalam pada itu juga kita still lagi ongoing this project. Dari 2018 saya menerima anugerah jualan tertinggi. Jualan Maksudnya untuk pertanian kontan tanaman Vitagasi pada daerah itu saya bermula. Jadi saya dilistkan sebagai yang tertinggi lah di daerah itu. Dan tahun yang sama juga 2018 saya menerima anugerah usahawan terbaik. So it mean that benda ni kita buat bukan pada mulanya kita sekadar kita untuk suka-suka, tapi benda ni dia boleh generate income dan dia boleh membuka mata dan kita diberi penghargaan. So that kind of masyarakat jabatan apa pertanian ke dia nampak lah. So itu yang boleh menarik minat lah. Okay, jadi semoga apa yang Cik Faizal dah kecapi dapat membuka mata orang muda di luar sana untuk bermula. Mungkin bukanlah susah. Sekarang ni semua ada di Google. Boleh juga sertai bengkel-bengkel pertanian yang dianjurkan jabatan-jabatan tertentu lah. Okey, jadi Cik Faizal, mungkin boleh cerita about teknologi pula yang digunakan. Adakah sebarang Internet of Things dalam menjalankan aktiviti penanaman ni? Okey, buat masa ni kita masih lagi belum 100% kita nak gunakan yang IoT tu lah. Maksudnya Internet of Things. So kita ke arah dalam pada kita boleh monitoring by phone saja. So apa yang hari ni teknologi yang saya lakukan adalah based on system lah. Yang mana secara pengairan, secara pembajaan, jadi kita boleh minimize our cost. Sebab tanaman ni kelebihan dia punya kos operasi dia rendah. Jadi bila kos dia rendah kita boleh minimalkan lagi penggunaan. So which is kita akan dapat penghasilan tu more efficient lah. Itu yang teknologi hari ni. Mungkin ke hadapan kita akan enhancement kita punya teknologi pertanian. Dan hari ni pun saya rasa semua orang dah tahu, maksudnya pertanian ni dia dah seiring dengan teknologi masa ni. InsyaAllah akan datang kita akan relatedkan apa yang kita boleh enhancement, kita enhancementkan lah. So mungkin terakhir kali harapan Cik Faizal di luar sana. Okay, so actually harapan saya ni sebenarnya saya nak melihat akan datang anak-anak muda. Kita tak nak kalau dulu pertanian ni hanya untuk golongan-golongan yang senior, tapi hari ini saya cuba buktikan yang golongan muda pun mampu untuk kita melestarikan ekonomi salah satu dia ekonomi setempat tu, dan kita boleh melestarikan ekonomi negara lah. Maksudnya kita adalah kita boleh contribution pada per kapita negara. Jadi harapan saya nak ke hadapan ada kesedaran maksudnya daripada sudut pertanian, sebab pertanian tu sendiri pun asas perniagaan. Jadi kita nak anak muda kita memang nak ajak anak muda hari ni yang ada idea-idea untuk kita bersama-sama untuk kita ke hadapan, dan kita ni sebagai generasi penerus untuk kita mencapai satu satu achievement dalam pada pembangunan hijau. Jadi itu harapan saya lah ke depan, insyaAllah. Seperti apa yang Cik Faizal kata tadi, benda ni tak perlu pergi terlalu jauh untuk permulaan.
tak semestinya untuk perkomersialan. Di rumah boleh kita boleh bermula di rumah untuk penanaman untuk sumber makanan kita sendiri. Okey, jadi terima kasih Cik Fazal kerana sudi bersama Green Talk pada hari ini. Terima kasih juga kerana sudi bawa kami melawat ke ladang Rock Melon seperti tadi. Dan untuk mereka di luar sana yang mungkin terlepas untuk menyaksikan episod Green Talk hari ini, bolehlah saksikan di siaran ulangan di YouTube MGTC Live dan Facebook rasmi mgtc.my. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Bye.